Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan juga salam Syawal. Kita masih lagi dalam bulan raya. Kalau negara lain raya 1 hari je, tapi kalau Malaysia ni rayanya sebulan. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ni. Hari ni ada 3 cerita tapi ketiga-tiganya daripada orang yang sama. Pengalaman yang memang tak kalah seronoknya kita nak dengarkan, Abang nak ceritakan. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini diceritakan oleh seorang lelaki yang bernama Ridwan yang berlaku ke atas dirinya 3 pengalaman luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan PLKN dah tak ada lagi, tapi ceritanya masih lagi, pengalamannya masih lagi segar dalam ingatan. Dan Abang boleh sebutkan nama PLKN sebab dah tak ada lagi kan. Jadi tak adalah kalau Abang sebut menimbul fitnah, tak ada. Jadi kali ini berlaku dekat PLKN Manjung Perak pada tahun 2014, diceritakan kepada Abang oleh Ridwan. Selalunya Abang jarang-jarang sebut nama tempat sebab untuk mengelakkan daripada perkara yang tak diingini berlaku. Tapi kali ini Abang boleh sebut sebab dah tak ada PLKN. Okey. Ceritanya Ridwan kata pada waktu tu dia seronok sangat dapat masuk PLKN ni. Walaupun dia kata PLKN ni kebanyakan aktivitinya memang lasak dan kadang-kadang memenatkan badan. Tapi dalam banyak-banyak aktiviti yang dia suka, ada satu aktiviti yang memang mencabar dia punya keberanian. Ridwan daripada kecil memang terkenal di kalangan ahli keluarga dia adalah seorang yang memang tak berapa takut. Abang tersalah sebut. Dia adalah orang yang tak berapa takut. Jadi, apa benda yang dia paling suka dekat PLKN tu ialah on duty tengah malam. Kalau mengikut jadual di PLKN, setiap pelajar ataupun setiap pelatih mesti kena on duty. Dengan kata lain, kena jadi pengawal pada waktu malam meraun seluruh kawasan PLKN. Tapi disebabkan mereka ini masih lagi pelatih, jadi bukanlah sepanjang malam diorang kena meraun sekitar PLKN. Diorang akan diberikan tugas untuk meronda, meronda kawasan PLKN setiap 2 jam. Jadi start daripada pukul 12 tengah malam sampai pukul 2 pagi orang lain. Daripada 2 pagi sampai ke pukul 4 petang. 4 pagi orang lain. Jadi pada waktu ni kata Ridwan, dia kena on duty pada pukul di antara 12 tengah malam sampai pukul 2 malam. Dia tak sangka pada waktu ni dia diganggu dengan sesuatu yang sangat menarik. Kalau ikut daripada email dia kata menarik. Ceritanya pada waktu tu dia diberikan tugas untuk menjadi peronda dengan seorang lagi kawan dia yang bernama Adam. Yang bernama Ahmad. Jadi dia kata dia dengan Ahmad bertugas bermula daripada jam 12 malam sampai pukul 2 pagi. Tugasnya adalah dia kena meraun dalam setiap tempat di seluruh kawasan PLKN tu, walaupun PLKN tu memang sangat besar dekat Manjung Perak. Cumanya dia kata untuk menjadikan kerja ni lebih bagus, jadi diorang berpecah. Ahmad pergi meraun tempat lain, dia pergi meraun tempat lain. Dengan kata lain, bila dia buat kerja pecah macam ni, cepatlah habis. Jadi dia kata dia ambil tugas untuk meraun di kawasan bilik air. Dekat PLKN tu, bilik air ni ada lebih kurang 5 bilik air dan setiap bilik air ada kolah-kolah besar. Jadi dengan kata lain, kebanyakan daripada orang yang kena jadi peronda pada waktu malam memang mengelak untuk meronda di kawasan bilik air. Sebabnya, kawasan bilik air itu adalah bertentangan dengan laut. PLKN ni tepi laut. Jadi, orang kata sesuatu yang bertentangan dengan laut ada benda yang selalu mengganggu. Macam tu juga dengan cerita kali ini. Jadi dia kata pada pukul 12 malam dia relax lagi. Berborak-borak lagi dengan kawan dia si Ahmad. Lebih kurang pukul 1 pagi macam waktu sekarang. Sekarang ni pukul 1.20.
Jadi, lebih kurang pukul 1 pagi, dia pun cakap dengan Ahmad, okey, jom kita meronda. Engkau meronda kawasan asrama, aku meronda kawasan bilik air. Ni kawasan lelaki je lah, kawasan perempuan, perempuan punya rondaan agaknya. Jadi kawan dia kata, boleh, tak ada masalah, asalkan kau jangan bagi aku kawasan bilik air. Kalau kawasan bilik air, aku pun kecut perut. Jadi diorang pun berpecahlah dua. Si Ridwan ni pun pergilah ke bilik air pertama. Setiap bilik air dia ronda nak tengok ada tak paip terbuka ataupun ada tak lampu yang tak tertutup. Kadang-kadang ada pelatih-pelatih yang lupa nak tutup lampu, nak tutup paip setiap kali menggunakan bilik air. Jadi dia pun pergilah bilik air pertama, okey, bilik air kedua, okey, bilik air ketiga, sampailah bilik air kelima, tak ada apa-apa masalah. Bila dia dah meronda habis ke bilik air kelima yang memakan masa lebih kurang 30 minit, tiba-tiba dia dengar dekat bilik air yang ketiga ada bunyi air kecepar-kecepur. Maksudnya, macam ada orang mandi dekat bilik air tu. Pada fikiran si Ridwan ni, mungkin ada salah seorang pelatih yang tiba-tiba nak mandi tengah malam. Walaupun bunyinya macam tak logik, tapi kita tak tahu kadang-kadang perangai orang ni lain-lain macam juga kan. Jadi dia pun pergilah menuju ke bilik air yang ketiga. Nak tengok sebenarnya bunyi air itu datang daripada mana. Sampai bilik air yang ketiga, tiba-tiba dia tengok air paip yang ada dekat kolah di bilik air yang ketiga terbuka. Dan air yang keluar tu bapak kuat gila. Dia mula-mula pelik. Takkanlah. Sebab tadi dia dah meronda dekat kawasan bilik air yang ketiga. Memang tak ada orang. Dan kawasan blok asrama di bilik air yang ketiga, semuanya dah lelap. Tapi, siapa pula yang buka air di bilik air yang ketiga? Waktu tu bila dia tengok daripada jauh bilik air yang ketiga tu, air paip terkeluar. Dia tak terus-terus masuk menuju ke paip air dan tutup. Tak. Dia tengok dulu keadaan sekeliling, termasuk ke kawasan-kawasan tandas untuk memastikan tak ada pelatih yang cuba-cuba nak dengki dia. Dan dia tunggu juga. Tengok kalau ada yang datang nak tutup air paip tu. Tapi tak ada pun siapa yang datang. Dan tak ada pun tanda-tanda menunjukkan ada orang yang masuk ke kawasan bilik air sewaktu dia meronda kawasan tu. Bila dah pastikan semuanya okey, dia pun pergilah kat kawasan paip tu dan tutuplah air. Jadi selepas tutup air, dia teruskan rondaan sampai ke bilik air yang kelima. Dan bila sampai bilik air yang kelima, dia nak balik semula dekat tempat dia sepatutnya berjumpa dengan Ahmad selepas habis rondaan. Dekat kawasan checkpoint lah lebih kurang. Berjalanlah dia melalui ampayan. Dekat sini dia rasa seram. Sebab ampayan tu betul-betul menghadap ke laut. Malam, bila dekat dengan laut, laut akan jadi gelap. Tiba-tiba selepas dia melalui ampayan, dia ternampak salah seorang kawan dia yang dia panggil dengan nama Adam. Pada waktu tu dia tak fikir panjang. Dia tengok Adam tu memandang dengan memakai baju celoring dan memandang ke arah laut. Dia pelik sebab Adam bukanlah bertugas pada malam tu. Mustahil. Jadi dia pun fikir mungkin Adam ni ada masalah kot. Duk pandang laut tengah-tengah malam. Jadi dia pun berjalanlah ke arah Adam tu. Tepuklah bahu si Adam tu. Adam tu tak bergerak, terus aja pandang laut. Jadi dia pun pergilah ke depan Adam. Dia tengok memang betul ni Adam, bukan orang lain. Dia tanya, "Kau apa hal? Kau tiba-tiba duduk depan ni menghadap laut, kau ada masalah ke?" Adam tak pandang pada dia, cuma Adam jawab, "Tak, aku tak ada masalah." Jadi lepas tu dia pun berdiri semula ke sebelah Adam. Dia tanya balik soalan, "Kalau kau tak ada masalah, pergilah tidur. Dia dah dekat pukul 2 kot. Kejap lagi ada orang yang ganti untuk buat rondaan. Bukan tugas kau kan? Kau tidur je lah. Kalau aku jadi kau, dah lama aku tidur." Adam tak menyaut sikit pun. Cumanya, bila Adam tak menyaut, dia dah mula rasa pelik. Dia nak pastikan yang itu adalah bukan Adam. Dia pegang tangan Adam. Macam kita berdiri kan, kita pegang tangan kawan kita kat sebelah.
Dia pegang tangan Adam sejuk. Bila dia dah rasa tangan tu sejuk, dia terus berlalu daripada situ. Dia tahu yang itu bukan Adam. Bila dia berjalan meninggalkan Adam, tiba-tiba Adam tergelak dekat belakang dia. Waktu tu dia tak toleh, dia tahu tu bukan Adam. Dia berjalan sampai dekat dom, kawan-kawan dia masih lagi tidur. Pukul 2 pagi kan. Tapi ada beberapa orang kawan dia yang dah pun bangun untuk menggantikan dia untuk teruskan tugas mengawal. Bila dia sampai dekat bilik, tempat pertama yang dia tuju adalah katil Adam. Sampai aja dekat katil, dia tengok Adam tengah terbongkang. Jadi dia kejutlah Adam. Engkau ada bangun ke tak tadi? Pakai baju celoring. Adam dengan terkesat-kesat mata, ni apa hal pula nak kejut aku pagi ni? Tidur, dia kata. Aku dah tak larat nak layan soalan kau. Jadi, si Ridwan ni pun tidurlah. Besok pagi, dia tanya semula dengan Adam, malam tadi kau ada duty ke? Dia tak tanya malam tadi kau merayau tak? Tak ada. Malam tadi kau ada duty ke? Dia kata, tak. Malam tadi aku tak duty. Aku duty malam esok. Malam ni aku tak duty. Malam semalam aku tak duty. Kenapa? Dia kata, tak ada apa-apa. Cumanya aku malam tadi jumpa kau. Jumpa kau menghadap laut. Waktu tu Adam terus muka dia pucat. Macam kita kan bila kita tahu ada orang yang menyerupai kita, kita rasa takut tau. Jadi Adam pun macam tu. Pucat muka dia. Tapi bila Adam tengok, Ridwan tengok Adam pucat muka, Ridwan pun rasa macam tak tentu arah. Jadi diorang pun berlalulah sepadah confirm malam tu bukanlah si Adam. Tapi nak jadi cerita kan, bila dah jadi kejadian macam tu, walaupun dia berani, dia teringat-ringat peristiwa dia pegang tangan Adam pada malam tu. Sejuk, dia kata, macam air batu. Terus demam. 3 hari demam. Mak bapak terpaksa datang nak tengok si anak tadi demam. Alhamdulillah selepas 3 hari kebah. Tapi cerita ni dia kata tak ramai yang tahu. Hanya mak ayah dia. Sebab mak ayah dia tanya kenapa boleh demam. Takut ada kejangkitan kuman ke apa ke. Tapi dia kena beritahu cerita sebenar. Dia kata dia terjumpa dengan Adam malam tadi. Dan untuk pengakhiran ke cerita ni, Adam sudah pun dijemput Allah Ta'ala untuk ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ridwan minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum Adam. Al-Fatihah. Kita sambung cerita pengalaman Ridwan. 3 cerita dia bagi. Walaupun pendek-pendek tapi menarik. Kisah ni berlaku pada tahun 2015. Akhirnya Ridwan dapat melanjutkan pelajaran di salah satu universiti yang terkemuka dekat Malaysia. Kalau tengok daripada kursus yang dia dapat antara subjek yang dia belajar adalah subjek patologi. Abang rasa dia ni doktor lah lebih kurang. Tak pun ada kaitan-kaitan dengan doktor. Kalau patologi macam tu lah. Selalunya abang nampak dekat hospital jabatan patologi. Itu je lah abang agaknya ni doktor. Jadi Ridwan pun belajarlah dekat universiti tu. Gigih lah dia kata. Cumanya sewaktu dia belajar dekat universiti tu, nama universiti abang tak boleh nak sebut sebab universiti tu masih lagi kokoh berdiri. Tak boleh nak beritahu. Jadi dia kata sewaktu dia belajar kat universiti tu, dia banyak terlibat dengan aktiviti sukan, futsal. Dia mewakili kolej dan juga universiti untuk aktiviti futsal. Jadi disebabkan tu, tumpuan dia dalam pelajaran agak terganggu sikit lah. Jadi disebabkan agak terganggu tu, setiap kali peperiksaan dia akan jadi nervous. Dan sebelum peperiksaan dimulakan, dia mesti berjumpa dengan lecturer dia, pensyarah dia, untuk dia tahu apakah markah, kalau kita panggil carry mark ataupun markah terkumpul sebelum masuk ke Dewan Exam. Kalau markah terkumpul dia banyak, jadi dengan kata lain, masuk Dewan Exam tu agak lega lah juga. Dengan kata lain, senang lulus lah. Jadi dia kata pada semesta tu tak tahulah banyak sangat undangan bermain futsal. Disebabkan tu dia punya subjek banyak merudum. Antara subjek yang merudum tu adalah subjek patologi. Selalulah dia punya markah dapat yang rendah, markah yang rendah. Jadi risaulah dia bila sebelum nak masuk ke Dewan Peperiksaan tu, dia bercakap dah, bertanya dengan kawan-kawan dia nak tengok lah ke markah terkumpul tadi tu.
Jadi kawan-kawan dia kata, bila kau nak tengok markah tu? Dengar ceritanya, pensyarah dia tampal markah-markah terkumpul di depan bilik dia. Masalahnya, bilik pensyarah tu terletak dekat blok C. Dalam universiti tu, blok C adalah blok yang paling belakang dan yang paling seram, scary Mary punya blok. Dengan kata lain, kalau orang yang datang situ tak ada yang melebihi pukul 8 malam. Pukul 8 malam dah tak ada orang dekat situ, sunyi sepi, yang ada pun security. Tapi perasaan dia nak tengok markah terkumpul tadi tu rasa meluap-luap, sebabnya dia berharap markah terkumpul dia banyak. Bila masuk exam tak ada risau sangat. Jadi dia pun berjalan lah. Dia cakap dengan kawan dia, malam tu dia nak pergi tengok markah terkumpul seorang-seorang. Ajaklah kawan-kawan lain. Seko pun tak nak. Dia kata semuanya, kata lebih daripada kau tengok malam ni, baik kau tengok besok pagi. Kita punya exam pun petang besok pagi. Besoknya petang, bukan je pagi. Jadi pagi tu bolehlah tengok markah terkumpulnya dulu kan. Jadi dia kata, tapi perasaannya tak boleh nak dibendung lah. Dia kata nak juga dia tengok markah terkumpul tu, supaya senanglah hati dia. Jadi dia kata tak kisahlah pergi seorang pun pergi seorang lah. Tiba-tiba adalah lagi seorang kawan dia yang kata, tak payahlah kau pergi seorang. Kita pun tahu blok tu memang blok yang seram. Jadi jomlah kita pergi berdua. Ui, syukur Alhamdulillah. Dia kata, bila ada kawan dia yang nak temankan, sama-sama nak pergi bilik lecturer tu, pensyarah tu, untuk tengok markah terkumpul. Berjalanlah diorang berdua melintasi beberapa dewan kuliah untuk sampai ke blok C. Daripada dia blok A, blok B, lepas tu kena rentas dewan kuliah baru nak sampai blok C. Berjalanlah diorang berdua. Disebabkan nak cepat sampai ke blok C, diorang berdua pergi melintasi satu kawasan, apa tu orang panggil dewan kuliah besar. Dewan kuliah ada yang kecil, ada yang besar kan. Ini dewan kuliah besar. Ramai senior cakap dekat dewan kuliah tu memang selalu nampak makcik rockers. Makcik rockers yang selalu berterbangan dekat situ. Berjalanlah. Waktu nak sampai situ, Ridwan tanya dengan kawan dia, kau takut tak nak lalu kawasan ni? Kawan dia cakap, takut tak takut, kita kena lalu. Nak juga sampai. Lepas habis tengok, kita balik. Jadi diorang mempercepatkan langkah. Laju sikitlah dia langkah, kelepuk-kelepuk. Tiba-tiba, disebabkan laju langkah tu, Ridwan tak perasan. Kawan dia sebenarnya dah menjauh daripada dia sampai 50 meter. Bila dah melebihi 50 meter, Ridwan baru perasan kawan dia tak ada. Dia toleh, mana pula kawan aku ni? Rupanya kawan dia dah tertinggal 50 meter ke belakang. Dia panggil lah, woi, sini woi, apalah kau jauh daripada aku ni? Lepas tu kawan dia diam je. Sini, dia kata, aku dah sorang-sorang kat depan ni, kau kata nak cepat, cepatlah, janganlah lambat-lambat. Lakonan semula. Jadi waktu tu kawan dia kata, tak nak, engkau yang kena ke sini, dia kata. Lepas tu disebabkan Ridwan tengok muka kawan dia ni macam pucat lesi, dia pun bergeraklah semula ke kawan dia. Lepas tu dia tanya, kau apa hal tiba-tiba kau berhenti tinggalkan aku? Kawan dia cakap, toleh ke depan perlahan-lahan, tapi jangan lari. Engkau lari, aku lari. Jadi si Ridwan ni pun pandanglah tolehlah ke depan. Dia tak nampak apa-apa. Walaupun dekat depan tu ada lampu-lampu jalan. Selepas 2-3 minit dia duduk tercegat dua orang dekat situ, barulah Ridwan nampak. Bukan makcik rockers, tapi seorang kakak berbaju kurung terbang melintasi dewan-dewan kuliah. Memang cun melecun kalau macam tu. Jadi diorang ambil keputusan tak nak lari. Biarkan kakak tu berlalu pergi, dan selepas kakak tu hilang, barulah diorang angkat kaki. Selepas 2-3 minit, kakak tu melintasi dewan-dewan kuliah dengan berbaju kurung. Tapi yang peliknya, dia kata walaupun dia terbang, rambutnya mencecah ke lantai. Walaupun kakinya tak menjejak tanah sehingga lebih daripada 1 meter, rambutnya tetap juga mengurai, mencecah tanah. Dibiarkan kakak tu melintas. Bila kakak tu hilang, barulah mereka dua ambil keputusan nak tengok ke tidak. Sebab kakak tu hilang di dalam blok C.
yang memang dah dekat dengan diorang. Jadi Ridwan kata tak payahlah kita tengok. Esok pun kita boleh tengok juga. Malam ni jomlah kita balik. Daripada kita tengok meredah, kita tak tahu apa yang berlaku kat depan, lepas tu kita demam, lepas tu kita tak boleh ambil peperiksaan. Lebih baik kita balik dulu, besok baru kita tengok. Keputusan pun dicapai. Dia orang berdua pun balik semula ke asrama. Sampai dekat asrama, walaupun waktu tu masih lagi pukul 11 lebih, 11.30 malam, kecoh cerita ni. Jumpa kakak berbaju kurung dekat kawasan Blok C University tu. Tapi abang tak boleh nak beritahu universiti yang mana. Cuma kalau ada siapa-siapa yang tahu tentang cerita Blok C dan kakak berbaju kurung ni, bolehlah komen-komen dekat bawah. Minggu peperiksaan adalah minggu yang sangat menegangkan bagi budak-budak lelaki. Kalau budak-budak perempuan, selalunya memang diorang dah study awal. Abang pernah belajar dekat college. Abang tahu, kita orang sini ni semua adalah geng study last minute. Besok exam baru malam ni pulun buku. Itu juga perkara yang terjadi pada Ridwan. Walaupun Ridwan ambil kursus yang macam doktor, maksudnya kursus-kursus yang susah, tapi cara pembelajaran rakyat Malaysia lelaki lebih kurang sama. Kita study last minute, baru ada kick. Lepas tu menyesal kat ujung. Jadi Ridwan kata pada minggu peperiksaan tahun tu, diorang semua study macam nak gila. Besok ni, dia punya kertas nak menjawab ni pukul 8 pagi. Tapi pada waktu tu, daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 3-4 pagi, tetap juga diorang semua pelajar lelaki study macam nak gila. Pada malam kejadian, pada waktu tu Ridwan kata, semua orang study lebih masa. Sebabnya, kertas peperiksaan yang nak diduduki pada pukul jam 8 pagi esoknya adalah kertas yang paling penting. Kalaulah kertas tu, peperiksaan tu gagallah maksudnya semester tu. Dia memegang banyak markah dekat keseluruhan peperiksaan yang nak diduduki. Jadi dia kata malam tu dia orang berpakat untuk study sampai pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi baru dia orang masuk tidur. Oh, study lah semua. Study punya study. Tiba-tiba ada salah seorang daripada kawan ni, agaknya dah stres sangat study, menyanyilah lagu kuat-kuat. Nyanyi lagu, mula lagu Inggeris, masuk lagu Melayu, tukar lagu Indonesia pula, mujur tak ada lagu Filipin. Dia nyanyi sekuat-kuatnya semata-mata untuk nak membagi kesegaran badan tu, nak bagi segar mata tu. Pada masa yang sama untuk mengelakkan daripada stres. Nyanyi punya nyanyi. Jadi disebabkan dia orang menyanyi ni seronoklah sangat, sampaikan kawan-kawan lain pun tak rasalah terganggu. Dia orang rasa terhibur. Jadi habis-habis menyanyi tu, tengah-tengah menyanyi pukul 3 pagi waktu tu, tiba-tiba dia orang dengar ada orang berjalan di luar blok dia orang. Jadi masing-masing cakap macam ni, slow sikit. Warden tengah lalu. Jadi tak sedap lah warden ke security tengah lalu. Tapi disebabkan walaupun macam tu, tetap juga sambung nyanyi. Tengah-tengah nyanyi tu, tiba-tiba tingkap asrama diorang kena ketuk. Walaupun tingkap tu tertutup, tingkap nako kan tertutup, tapi kena ketuk dengan cota kuat gila. Kelapak-pak. Mujur dia kata pada waktu tu, cota tu, tingkap tu tak pecah. Jadi bila tingkap tu kena ketuk dengan cota, semuanya senyap. Tak bercakap semua ni. Masing-masing tergelak-gelak. Kan dah kena marah dengan security. Waktu tu ramailah juga dekat kawasan tu. Lebih kurang abang tengok macam 10 orang lah kita kata. Gelak-gelak lah dia orang. Kik macam tu. Tiba-tiba ada salah seorang, lepas habis ketuk tu, security tu pergilah. Yang lain-lain ni tergelak-gelak. Menggelakkan satu sama lain. Sebabnya gelakkan lah. Kan dah kena marah. Tiba-tiba salah seorang boleh cakap macam ni. Weh, kita kat tingkat 4. Siapa yang berjalan? Waktu tu, semua senyap. Tak bercakap semua orang. Dah jadi daripada tadi tergelak-gelak, hilang gelak, semua jadi takut. Dan terus-terus semuanya tutup buku. Waktu tu pukul 4 lebih. Tutup buku, semuanya masuk tidur. Tarik selimut, tutup lampu. Tak jadi study malam tu.
Besok pagi dia orang riuh cerita. Lepas exam tu lah. Lepas peperiksaan tu riuh cerita tentang malam tadi tingkap kena ketuk dengan Pak Gad. Tapi masalahnya dia orang berada dekat tingkat 4. Pak Gad mana yang nak ketuk tengah-tengah malam? Pak Gad tu memanjat, ada ilmu monyet. Memang tak lah. Itu bukan Pak Gad. Itu adalah Abang tak boleh nak sebut. Pukul berapa dekat pukul 2 pagi. Tak ada je. Jadi dengan kata lain, diorang ni mungkin suara diorang telah mengganggu orang-orang daripada alam sebelah. Yelah kalau kita malam, diorang siang. Mungkin diorang waktu tu tengah nak menyusukan anak ke, dengar pula manusia hihihihi macam tu. Takkanlah terganggu lah. Jadinya kan, tu yang dia ketuk tingkap tu. Tapi itu jadi pengalaman untuk Ridwan sewaktu belajar di universiti tersebut. Hampir nak saya sebut nama universiti. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini, pengalaman daripada Ridwan. Terima kasih sangat-sangat Ridwan kongsikan pengalaman kepada abang dan juga semua. Walaupun ceritanya pendek-pendek tapi abang cukup rasa terhibur. Abang pilih cerita ni untuk diceritakan pada malam ni sebab dia tidak mencapai tahap yang abang rasa kecut perut nak ceritakan. Sebab sekarang ni abang sorang-sorang kat rumah ni. Lagi satu, abang baru-baru ni ada dapat satu komen daripada salah seorang penonton. Abang terharu sangat komen dia. Dia dalam komen tu dia mengatakan minta yelah, dia mengatakan sesuatu yang memberikan abang semangat untuk terus bercerita. Dan komen tu, kalau tak silap abang, dalam video 3 hari yang lepas, yang ada ketawalah, menangislah, komen tu abang pin sebagai komen yang utama. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat yang memberikan komen. Sebenarnya ia adalah sebagai seorang pencerita, bila dapat komen macam tu, itu umpama macam rahmat yang besar. Yang besar sangat. Abang bukanlah orang yang popular, bukan orang yang dikenali. Cuma niat abang menyampaikan cerita adalah orang dah hantarkan cerita pada abang dan abang patut menceritakan semula. Abang pernah jadi orang yang menghantarkan cerita dan cerita abang tak diceritakan. Jadi sedih. Jadi disebabkan tu, abang berazam untuk menceritakan semua kisah yang abang dapat. InsyaAllah, selagi kisah tu tak melangkaui agama dan tidak memburukkan bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain, itu dah cukup memadai untuk abang ceritakan. Terima kasih sekali lagi yang menyampaikan komen tu. Kalau ada apa-apa buruk sewaktu abang bercerita, tegur je abang. Abang okey. Abang orang yang boleh menerima pandangan. Bagi abang itu bukan kritikan, tapi itu adalah satu pandangan untuk memperbaiki. Orang tegur kita sebab orang sayang kita kan. Jadi abang pun dah tua. Kalau waktu umur 15 tahun kena tegur, agaknya melenting juga. Tapi ni dah umur 40 lebih, bila kena tegur tu okey lah. Boleh terima lah. Terima kasih atas sokongannya. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.